Pengisian MHI, Khamis 10 Mac. Inspirasi bersama seorang abang berusia 11 tahun menjaga adik yang baru lahir ketika ibu sedang berpantang. Konflik antara Rusia dan Ukraine sejauh mana impaknya kepada negara, khususnya rakyat Malaysia, dan ketahui kaedah penanaman pudina yang boleh dituai lebih awal berbanding cara biasa dalam segmen laman. Hai, Assalamualaikum, semua apa khabar? Selamat pagi, kembali bersama kami di Malaysia hari ini 10 Mac 2022 dan itu antara perkongsiannya telah pun kami paparkan sepanjang 1 jam bersiaran bersama dengan kami berdua. Betul. Saya Sofia Nur Soliaton dan juga bersama dengan Hanif Rizwan dan kami akan menemani anda. Pastinya kita melihat banyak cerita dan kisah inspirasi berteraskan keluarga, tapi ini antara yang kata rare lah. Seorang anak kecil usia 11 tahun dah boleh menjaga adiknya ketika ibu berpantang. Kita berpantang ni sebagai ibu memang penat, memang tak larat nak buat apa pun, tapi kalau ada bantuan anak yang sulung ni untuk menjaga adik-adiknya, alhamdulillah. Ya, itu akan kami bawakan sekejap saja lagi, tetapi selepas itu akan ada satu perbincangan dan mungkin ini adalah antara konflik kemanusiaan sekali lagi akan kami bawakan yang mungkin sedikit jauh kan di Eropah, tetapi perlu kita lihat kepada kesan dan impaknya kepada negara kita Malaysia. Untuk perbincangan lebih lanjut akan kami bawakan, jadi terus kekal dengan kami. Dan saya difahamkan Sofia pun suka pudina Suka. Jadi kita akan bawakan ialah penanaman pudina ini diusahakan oleh suami isteri ini nasib baik suka. Di kawasan rumahnya sendiri. Jadi ini sangat menarik. Ini antara alternatif lah tanaman yang boleh kita ceburi, pelajari. Macam Hanif suka menanam juga kan? Ya, betul. Berjaya ke tidak berjaya? Tidak berjaya. Tidak berjaya. Setakat ini setahun selepas aktiviti penanaman tersebut, betul tau. Tidak berjaya. Jadi saya rasa itu bukan bidang saya. Kita akan bawakan di Malaysia ini sebentar saja lagi. Dan sekarang kita nak terus kongsikan siapa yang main TikTok ni pasti nampak kan video TikTok adik ni. Betul. Tapi dia macam keluargaan. Cara dia menjaga tu mengalahkan kita orang dewasa ni. Itu yang dahsyat tu. Kelembutan, kasih sayang yang ditunjukkan. Tanggungjawab seorang abang. Jom kita saksikan. Apabila anak-anak sudah dibiasakan dengan tanggungjawab sejak kecil, maka disiplin diri juga akan turut terbentuk seiring dengan perkembangan diri mereka. Menerusi sebuah video berdurasi 19 saat yang tular di media sosial, adik Hafiz Altamis Hanifah, 11 tahun, dilihat tidak kekok menjaga adiknya yang berusia 44 hari. Selain itu, dia turut menguruskan segala keperluan ibunya ketika berpantang, termasuk memasak hidangan. Ibarat melentor buluh biarlah dari rebungnya, pasangan suami isteri yang berasal dari Johor ini telah melatih anak sulung mereka melakukan kerja-kerja rumah sejak Hafiz berusia 8 tahun. Siti Fauziah Masnan 35 tahun dan Hanifah Jo Nasrul 36 tahun menjadikan diri mereka sebagai suri teladan buat anaknya itu. Bukan setakat Hafiz, kesemua adik-adiknya turut diajar untuk menguruskan diri sendiri serta saling tolong-menolong antara satu sama lain. Walaupun Hafiz rajin membantu ibunya, dia tetap mengutamakan pelajaran dengan sering melakukan ulang kaji di rumah. Sifat matang Hafiz terserlah melalui layanannya terhadap kedua ibu bapa dan adik-beradiknya. Malah, dia seolah-olah menjadi tulang belakang buat ibunya ketika bapanya tiada di rumah kerana keluar bekerja. Tengok
Abang Hafiz ni begitu bertanggungjawab. Ada anak seperti ini macam kita rasa lega saja. Ada buatkan orang rasa nak tambah anak 2-3 orang tak Hanif? Kalau lah ada anak seperti ini, tak boleh tolong jaga adik-adiknya. Nak. Kalau macam ni punya baik lah. Dia dah bagi yang ni dah. Sulung ni. Oh, saya tak nampak begitu pergi ke situ. Okey, kita nak teruskan. Ini perkongsian jadi kita bawakan Ibu dan Hafiz bersama dengan kita. Kita nak perkenalkan Puan Siti Fauziah Masnan, ibu kepada adik Hafiz Altamis Hanifah. Sedap namanya. Seorang abang lah. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Pagi. Assalamualaikum, salam. Ya. Boleh dengar suara Hafiz. Hafiz, apa khabar? Abang Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah. Abang Hafiz tidur tak semalam jaga adik? Ada tidur tak semalam? Ada? Okay, mungkin kita mulakan dengan ibunya terlebih dahulu lah. Tadi kita tengok perkongsian kan, dan dah tular pun di TikTok tentang Hafiz ni menjaga adik yang baru lahir ketika ibunya berpantang. Jadi macam mana ceritanya tu kalau boleh dikongsikan, tanggungjawab seorang abang berusia 11 tahun ni? Abang Hafiz ni memang saya dah ajar dia daripada seawal usia 5 tahun untuk buat kerja-kerja rumah. Sebab masa tu saya fikir saya berdua buat kerja sendiri. Jadi saya masa tu kita tak ada maid lagi dan saya terfikir saya kena latih anak-anak saya belajar hidup berdikari dan bertanggungjawab. Dan satu lagi, saya ada anak istimewa nombor 3 tu. Anak saya tu ada satu penyakit yang sindrom yang jarang kita dengar, iaitu Williams syndrome. So daripada itu saya start macam berfikir macam mana masa depan anak istimewa saya tu. So sebab dari situ saya ajar Hafiz Altamis ni, Abang Hafiz ni macam mana nak buat kerja rumah, tolong jaga adik-adik. Dan daripada kecil memang saya dah ingatkan dia apa itu tanggungjawab sebagai seorang abang yang sulung. So maknanya apa-apa berlaku dekat kami, dialah yang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga adik-adik yang lain. Sebab tu saya ajar dia buat kerja rumah. Macam masa dia umur 6 tahun saya dah ajar dia masak nasi dan goreng telur dadar. So maknanya kalau dia rasa dia lapar, dia akan masak nasi sendiri dan goreng telur dadar. Begitu berdikari. Saya rasa kita pada usia 11 tahun memang tak kata langsung tak dekat lah dengan kepribadian. Itu menu nasi bujang tu namanya. Ya. Okay, nak tanya kat Abang Hafiz lah ya. Bila ada adik kecil ni, bayi ni kan, nombor 1 yang kena jaga adik ni macam mana? Apa yang kena bagi dulu? Macam mana nak jaga adik? Bagi susu. Susu lagi? Bagi susu. Okey, bagi susu ikut masa lah ya. Susah tak jaga adik kadang-kadang? Tak. Tak susah lama. Ini betul-betul. Okey, siapa yang ajar? Siapa yang ajar pakaikan baju adik? Buat susu tu siapa yang ajar Abang Hafiz? Mami. Jadi memang memang betul-betul ambil tanggungjawab lah untuk jaga adik. Memang sayang betul adik Seronok tak? Apa yang seronok jaga adik ni? Dapat pahala. Dapat pahala. Alhamdulillah. Puan Fauziah, Abang Hafiz ni dididik dengan begitu baik sekali. Saya rasa bersyukur dan gembira untuk Puan. Puan, tapi bila kita bercakap tentang seorang anak kita yang berusia 11 tahun untuk menjaga anak-anak kecil, bayi yang baru lahir ketika Puan tengah berpantang, mungkin ada kerisauan sedikit sebanyak sebab kita nak menjaga infant ataupun bayi baru lahir ni agak kata sensitif dan yalah kena ada 100% masih kecil kan? Fokus. Jadi bagaimana memastikan Abang Hafiz ni melakukan segalanya dengan betul? Okey, Abang Hafiz ni dia dah lama tunggu dapat adik lelaki. So bawah dia 3 orang ni semua adik perempuan. Jadi bila dia dapat yang kali ini dapat adik lelaki, dia terlalu excited. Dia memang seronok sangat dapat adik lelaki. Jadi dia sendiri yang memang nak jaga adik dia. So saya pesan kat dia, abang baby ni kecil lagi kalau abang tak pandai pegang,
nanti leher baby boleh terkehil. So baby boleh masuk hospital. Abang nak ke macam tu? So dia kata dia tak nak, tapi dia kata dia tetap nak jaga adik dia. So dari situ saya tak nak halang minat dia. Jadinya saya ajar dia. Saya ajar dia tengkuk baby ni paling penting bang. Sebab tu dia memang apa-apa dia akan support tengkuk baby, kepala dan belakang badan baby. Sebab tu bila kita tengok dia nampak tak kekok, sebab memang saya ajar dia. Sebab dia memang sangat berhati-hati. Sebab sebab dia terlalu sayangkan adik lelaki dia. So dia takut apa-apa berlaku, dia takut adik dia terjatuh ke atau apa. Sebab tu dia terlalu overprotecting dengan adik dia yang lelaki ni. Itulah dia. Kalau dengan adik-adiknya yang lain tu Puan? Kalau bawah dia umur 8 tahun, yang bawah dia tu pun rajin tolong. Tapi kalau dia nampak adik dia tu yang 8 tahun angkat baby, dia bukan married, dia terlalu risau. Sampai, kakak, jangan kakak, nanti adik jatuh, biar abang yang angkat. Dia punya risau. Wow. Kalau boleh memang dia je nak pegang adik dia mandikan adik dia. Yang macam dia mandikan tu, masa saya pergi toilet, jadi saya minta dia tolong pegangkan, jagakan adik dia sekejap lah baby. Lepas tu dia cakap dengan saya, Mi, adik berak, sebab tu adik tak nak tidur. Lepas tu saya tanya, habis abang buat apa tadi? Jadi dia cakap, abang cebokkanlah dia. Lepas tu saya macam terkejut. Saya cakap, abang betul ke abang mandikan dia? Cibukkan dia. Betul Mi, dia kata. Lepas tu saya macam, betul ke anak aku buat macam ni kan? Lepas tu memang betul. Bila saya keluar daripada bilik air, saya tengok memang betul adik dia dah siap pakaikan baju. Saya cakap, lepas tu saya tanya dengan dia, abang macam mana abang boleh berani nak mandikan adik? Lepas tu dia cakap, abang tengoklah mami dengan daddy mandikan, lepas tu abang cuba je lah. Dia jawab macam tu. Saya macam, ya Allah, saya pun macam terkejut. Lepas tu sejak daripada tu saya percaya. Saya kena percayakan dia. Sebab bila dia minat, saya tak boleh nak halang. Sebab budak-budak bila dia dah menunjukkan minat nak tolong ibu bapa, jangan sesekali halang. Betul. Sebaliknya kita latih dia. Kita galakkan lagi kan? Kita ajar apa itu bahaya kat dapur. Betul. Apa itu bahaya dekat bilik air. Saya memang sentiasa ingatkan dia. Jadi dia memang ingatlah benda-benda bahaya macam ni memang dia ingat. Kematangan yang menjangkaui usia kan. Abang Hafiz. Abang Hafiz, ni soalan terakhir ni nak tanya. Kenapa sayang sangat ke adik? Sebab ini adik lelaki yang bongsu. Yang bongsu. Bila adik dah besar nanti nak main apa dengan adik tu? Main bola. Main bola. Betul-betul bau ni mantap. Yes. Okey, Hafiz seindah dan seberani namanya jugalah, Hafiz Altamis Hanifah kan. Altamis ni kan panglima. Betul. Jadi boleh menjadi seorang pemimpin lah abang. Itu juga kami doakan. Terima kasih Puan kerana berkongsi. Abang Hafiz, terima kasih banyak-banyak. Teruskan berkongsi video-video itu juga Allah, terima kasih. Tahniah Puan mendidik anak dengan baik sekali. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Altamis. Bunga-bunga hati saya. Kenapa tu? Sebab kita melihat seorang anak yang kecil tu bertanggungjawab. Dia faham. Bukan setakat buat, tapi dia faham konsep kenapa dia jaga adik tu. 11 tahun dah tunjukkan melalui seorang abang. Okey, itu sedikit kisah inspirasinya. Dan insya-Allah kita akan terus bawakan perkongsian-perkongsian sebegini untuk menjadi inspirasi kepada kita semualah dalam sebuah aspek kekeluargaan. Selepas ini, kita nak berehat seketika. Tapi selepas itu perbincangan berkaitan dengan konflik Rusia dan juga Ukraine dan apa kesannya kepada Malaysia akan kami bawakan segalanya di Malaysia hari ini. Pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghantar tentera Rusia menyeberangi sempadan Ukraine. Antara bandar yang menjadi serangan termasuk Kharkiv di timur Ukraine dan ibu negara Kiev. Tindakan Ukraine yang berpihak kepada kuasa barat serta hasrat untuk menyertai NATO mencetuskan konflik yang berterusan.
Konflik ini juga mengakibatkan Moskow dikenakan pelbagai sekatan daripada segi ekonomi dan kewangan yang boleh menjejaskan ekonomi dunia. Pelbagai impak dilihat mungkin berlaku menerusi krisis ini. Antara yang ketara ialah kenaikan harga minyak mentah dunia. Semasa COVID-19, harga minyak dunia hanya berlegar di antara $28 sebarel. Tetapi sekarang ini harga telah mencecah sehingga $130 sebarel dan sekarang ini beredar di dalam harga $122 sebarel. Jika dilihat kepada pergerakan harga, apabila Rusia menyerang Ukraine pada 24 dari bulan 2 iaitu anak panah ini, maka kita lihat satu perubahan drastik harga telah meningkat sebanyak 40.6%, meningkat daripada harga $90 kepada $123 pada waktu sekarang. Malah ia mencecah kepada $130 pada waktu yang singkat. Tapi kalau kita lihat dalam konteks peperangan ini, sebelum Rusia melancarkan peperangan, kita sudah dapat melihat kepada pergerakan kenaikan harga minyak itu daripada $61 kepada $90, iaitu kenaikan sebanyak $30. Secara umumnya negara akan dapat keuntungan daripada kenaikan harga minyak, iaitu kita adalah pengeluar minyak dan salah satu syarikat yang besar juga mengeluarkan minyak, iaitu minyak Brent, dan ini akan memberikan impak yang positif. Tetapi dalam satu masa yang lain, mungkin rakyat akan mengalami kenaikan harga minyak, dan juga di mana apabila kenaikan harga minyak ini akan membuatkan kenaikan kepada harga barang-barang yang lain. Bagaimanakah jika krisis ini berlaku dalam jangka masa yang lama? Selain minyak, adakah ada barangan lain yang melibatkan import dan ekspor dengan negara Rusia dan Ukraine akan turut terjejas? Bagaimana pula kesannya kepada rakyat Malaysia? Baik, krisis Rusia dan Ukraine ini sebenarnya mencetuskan ketidaktentuan di seluruh dunia, sama ada secara langsung atau tidak. Jadi kita di Malaysia sebagai usahawan perlu lebih cakna kerana antara komoditi yang telah pun berubah harganya seperti minyak, kita melihat kenaikan yang kita ingin tahu apakah selain minyak dalam rangkaian itu yang memberikan impak kepada ekonomi kita juga. Ya, dan untuk itu kita ingin bawakan pencerahan lebih lanjut bersama kita secara panggilan video adalah Profesor Lau Siong Hook, Pensyarah Kewangan Ekonomi Universiti Putra Malaysia bersama dengan kita. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Tadi kita dah bawakan sedikit pembukaan ataupun sedikit perbincangan berkaitan dengan apa yang berlaku, dan pastinya yang dibimbangkan terutama di negara kita walaupun jauh tapi adalah dari sudut kesan ekonominya. Sebagai permulaan mukadimahnya, Prof, mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan impak ekonomi kepada negara kita tentang krisis yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraine ini, Prof. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, krisis ini memberi impak dalam jangka pendek dan juga jangka masa panjang. So dari segi jangka masa pendek, kenaikan harga minyak mentah dunia boleh meningkatkan pendapatan negara sebab Malaysia merupakan sebuah negara yang mengeluarkan minyak. Namun ia juga memberi kesan kepada kenaikan harga barang atau inflasi. Terutamanya pihak pengeluar tidak dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran akibat kesan daripada harga minyak yang lebih tinggi. Jikalau keadaan kenaikan harga minyak ini berterusan dalam jangka masa yang panjang, ia akan mendorong perkembangan sumber tenaga yang lain seperti tenaga boleh diperbarui, contoh tenaga solar dan juga tenaga angin. Ya. Baik, Prof, kita melihat begitu banyak aspek dan ia dalam satu rangkaian yang sama. Jadi bagi kita di Malaysia, selain daripada minyak kelapa sawit, petroleum dan sebagainya, adakah terdapatnya produk import ekspor lain yang juga menerima kesan
daripada krisis konflik ini bagi negara kita, Prof? Ya, Rusia dan Ukraine bukan merupakan rakan dagangan utama Malaysia. Ekspor ke Rusia dan juga Ukraine cuma 0.4%, manakala import dari kedua-dua negara ialah 0.6% dari jumlah ekspor dan import negara. Jadi produk yang utama yang diimport dari Ukraine adalah seperti produk pertanian seperti bijirin, minyak sayuran, gandum, penghilangan makanan haiwan, besi dan kalori, barang kayu, arang batu, bijian, minyak, buah-buahan, produk tenusur, biji bunga matahari dan juga jagung. Manakala import dari Rusia pula ialah bahan api, mineral, minyak, produk penyulingan dan baja, minyak sayuran, aluminium dan bijirin. Jadi ekspor Malaysia ke Ukraine adalah seperti minyak sayuran, getah, peralatan elektrik dan elektronik, koko, sabun, pelincir dan juga lilin. Jadi lebih kurang sama juga ekspor ke Rusia, iaitu peralatan elektrik dan elektronik, getah, jentera, minyak sayuran, haiwan, koko, sabun, pelincir, lilin, berbagai persediaan yang boleh makan, sayuran dan yang boleh dimakan dan juga akar dan ubi tertentu. Ya. So ini adalah import dan ekspor kedua-dua negara. Jadi dari segi produk import dari kedua-dua negara, produk pertanian dijangkakan menjejaskan akan terjejas sebab kita import dari Rusia dan juga Ukraine. Ya. Okey Prof, kita nampak mungkin sikit perbezaannya lah impak daripada ekspor. Ini mungkin memberi sedikit kelebihan kepada kita, tapi import itu mungkin memberikan sedikit kesan lah dalam jangka masa pendek dan juga panjang seperti yang Prof katakan. Kesannya kepada rakyat ini bagaimana Prof untuk pemahaman kita semualah yang mengikuti perkembangan di Rusia dan juga Ukraine ini? Apa kesan yang kita akan terasa dengan sekiranya berpanjangan krisis di antara kedua negara ini, Prof? Ya, kesan kepada rakyat adalah sebab ini ada berkaitan dengan perdagangan antarabangsa, import dan ekspor. Jadi walaupun kesan kepada negara adalah bukan secara langsung, namun ia memberi kesan secara tidak langsung kepada rakyat akibat ekonomi dunia yang terjejas. Rusia ialah pengeluar kedua gas dan ketiga minyak terbesar di dunia. Ya, krisis ini boleh telah menyebabkan berlakunya ketidakpastian seperti tadi saudari telah cerita dan harga tenaga. Jadi bila harga tinggi yang akan menjejaskan ekspor import dan serta mempengaruhi keseimbangan perdagangan negara dan seterusnya mempengaruhi nilai kadar pertukaran mata wang. Baik. Seperti ringgit. Ya. Okey, Prof dah sebutkan tadi, Rusia ini adalah negara orang kata yang berkaitan dengan petroleum dan sebagainya. Negara kita juga adalah negara pengeluar minyak. Jadi dengan konflik ini bukan kita mengharapkan atau mendoakan krisis ini berterusan, tetapi adakah ia sedikit sebanyak memberikan impak positif kepada Malaysia dalam segi pengeluaran minyak petroleum, Profesor? Ya, jadi kalau semoga krisis ini akan selesai lah. Ya. Jadi memang kita mendapat dari segi hasil petroleum, jualan minyak sebab harga yang lebih tinggi. Ya. Selain daripada harga minyak, satu komoditi yang lain juga mendapat kebaikan, itu harga minyak sawit juga meningkat. Okey, Prof, terima kasih banyak-banyak di atas pencerahannya. Ini sikit sebanyak memberikan pemahaman lebih lanjut berkaitan dengan apa yang perlu kita ketahui membabitkan konflik di antara Rusia dan juga Ukraine ini. Nanti
kalau ada kelapangan, kita akan cuba dapatkan Prof untuk pandangan lebih lanjut. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya. Okey, baik. Itu dia Profesor Loh Siong Ho, Pensyarah Kewangan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, sudi berkongsi bersama dengan kita. Yalah, adalah impak kesan secara langsung dan tidak langsung, tapi yang saya percaya adalah kesan secara langsung kepada kita rakyat kan. Itu yang difahamkan tadi dan pastinya akan ada, dan itu juga yang perlu kita ambil tahu. Okey. Ya, pastinya kita sedikit sebanyak ada melihat unjuran ekonomi di dalam negara kita yang semakin elok. Tapi setentunya kita tidak mengharapkan krisis ini berpanjangan, tapi kita harapkan yang mendoakan yang terbaik, dan kita ucapkan terima kasih kepada Prof tadi memberikan sedikit penerangan. Kita akan berehat seketika, banyak di pengisian hanya di Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan menonton pula bingkisan ini berkenaan penanaman pokok pudina diusahakan oleh sepasang suami isteri ini dan difahamkan menggunakan tanaman cara hidroponik yang boleh dituai seawal 28 hari sahaja berbanding dengan cara tradisional. Jom kita saksikan. Hidroponik adalah satu kaedah penanaman tumbuhan yang tidak menggunakan tanah tapi hanya menggunakan air dan baja larutan. Sistem ini boleh digunakan pada kawasan yang tidak sesuai dengan penanaman biasa seperti keadaan tanah bertoksik, kawasan berpasir dan rumah pangsa yang sempit. Disebabkan minat dan juga berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, Muhammad Rizwan Rosli, 28 tahun, bersama pasangannya, Sabrina Chong Monye, 26 tahun, memulakan penanaman pudina secara hidroponik sejak Mac tahun lalu. Pokok pudina jenis peppermint yang diusahakan adalah spesies tumbuhan yang memerlukan penjagaan khusus bagi penghasilan teh berkualiti. Menggunakan konsep tanaman sebegini, hasil tuaian dapat diraih seawal 28 hari berbanding kaedah tradisional yang mengambil masa 2 hingga 3 bulan. Kita guna water saja, air mengalir. So from air mengalir kita producekan oksigen dalam air. So tanaman kita dapat oksigen dari air and also kita gunakan nutrients yang kita buat sendiri. So from there kita dapat kawal our nutrients, how much we put in and how much the plant need. Kita boleh study what the plant needs. Compared to traditional farming, dia dapatkan minerals dia dari soil. Untuk memulakan semaian, ranting pokok pudina yang sudah dewasa akan dipotong dan dimasukkan ke dalam pasu hidroponik. Kemudian, ranting itu dibiarkan untuk membesar dan akar akan tumbuh pada hujungnya secara semula jadi. Pembesaran ranting pudina akan menyerap kandungan nutrien di dalam air takungan hidroponik sehingga menjadi pokok pudina merimbun dan boleh dituai selepas 28 hari. Seterusnya, hasil tuaian akan dibawa ke dalam bilik proses. Daun yang sudah dibasuh akan dimasukkan ke dalam peti pengeringan dan dibiarkan sekurang-kurangnya 48 jam untuk penyejatan. Saya pilih tempoh 2 hari 48 jam dengan kadar suhu yang minimum iaitu 40 ke 45 darjah Celsius. Jadi lepas saya keringkan, saya akan masukkan dia ke dalam grinder ataupun tempat penghancuran lah. And then after that, saya akan masukkan tempat packaging iaitu tempat di mana dia akan pembungkusan di dalam sachet ataupun terus ke dalam cakap ziplock.
Daun pudina boleh divariasikan dengan pelbagai idea. Antaranya ialah penghasilan teh pudina. Aromanya yang menenangkan serta rasanya unik. Berdasarkan kajian, pudina adalah antioksida yang bagus untuk melindungi sel badan daripada radikal bebas. Inisiatif pasangan ini dalam menceburi bidang pertanian di usia muda merupakan sebuah perancangan yang baik untuk jangka masa panjang. Our hari tua punya plan, lepas pencen at least kita ada plan or something untuk kita usahakan. So harap kita boleh jadikan ini sebagai bisnes yang berjaya. Bagi Rizwan pula, dia mengharapkan golongan muda sepertinya turut mengambil peluang dalam industri pertanian kerana dilihat mampu meraih pendapatan yang optimum. Lebih ramai lagi bukan hanya kepada anak cucu saya untuk masuk ke dalam industri pudina ni, tapi kepada semua anak-anak muda young entrepreneur di luar sana ataupun budak-budak sekolah, remaja-remaja, marilah kita ramai-ramai untuk masuk industri ini sebab industri ini sangat-sangat menarik. Sudah pastinya satu industri yang mudah untuk kita ceburi. Bukan itu saja, kita kena tahu bagi daun pudina ini banyak kebaikan, antaranya boleh jadi essential oil, minyak pati, dan juga ia boleh membantu untuk menghilangkan sakit kepala dan juga sesama bila dimasukkan dalam teh kita. Dengan itu, kita banyak lagi pengisian. Seterusnya kita akan bersama dengan rakan setugas saya, Hanif Miswan, untuk perkongsian yang seterusnya. Betul tak saya cakap awak minat pudina? Saya pun minat lah. Banyak tahu kan. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Terima kasih Sofia, dan sekarang ini berkaitan dengan masjid dan tahfiz amanah kita. Untuk tu saya nak perkenalkan bersama kita secara panggilan video adalah Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri, pendakwah bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sedia bersama kami. Ustaz, mungkin kita boleh mulakan Ustaz sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Ustaz boleh terangkan sedikit berkenaan dengan tajuk pada hari ini? Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sekarang ini bulan Syakban, bulan yang diberkati oleh Allah SWT. Kita dah tak sabar-sabar nak jumpa bulan Ramadan. Dekat je masih lagi nak jumpa Ramadan, dan Ramadan adalah bulan yang kita tahu penuh dengan ibadah, sedekah dan sebagainya. Jadi kita kena bersiap daripada sekarang. Sekaranglah kita mulakan untuk bersedekah. Sekaranglah kita mulakan untuk buat amal-amal soleh supaya Ramadan kita dapat yang terbaik, insya-Allah. Kalau kita tengok balik, dalam sehari dua ni berita paling best sekali ataupun berita paling panas lah kiranya, sebab negara kita dah menuju kepada endemik kan. Dan nak menuju kepada endemik ni ada beberapa perkara yang orang suka sangat sebarkan, iaitu masjid dah boleh dapatkan saf balik kan. Kata dah boleh dapatkan saf balik. Dah lama tak dapatkan saf, solat jarak-jarak je sekarang. Dah 2 tahun kan. Bila saya baca berita ni saya kata, ya Allah kan, kita solat jarak-jarak pun kita dah sedih dah kan. Cuba kita bayangkan kalau masjid itu sendiri tak ada. Bukan kata jarak, masjid pun tak ada kan. Berapa banyak tempat dekat Malaysia ni yang kadang-kadang orang dekat kawasan-kawasan tersebut kata, ya Allah Ustaz, kan bagus kalau tempat kami ada masjid, ataupun masjid yang ada nak dibesarkan, ataupun mungkin masjid tak cukup, tak muat kan. Jadi sekarang ni ramai orang nak menumpu pergi ke masjid. Bulan Ramadan pula lagi orang nak pergi masjid. Tapi kadang-kadang masjid masih lagi tak cukup luas, tak cukup selesa untuk jemaah yang hadir. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, masjid dan satu lagi adalah institusi tahfiz yang melahirkan para ulama, melahirkan hafazul Quran, imam-imam kita dan sebagainya. Ini semua adalah amanah kita semua sebenarnya untuk kita galas sebagai orang Islam negara kita. Okey Ustaz, itu satu mukadimah yang sangat baik. Betul lah, saya pun sangat setuju dengan apa yang dikatakan tentang situasi sekarang ni. Boleh diterangkan juga Ustaz apa yang boleh kita lakukan untuk menjaga amanah yang dikatakan oleh Ustaz ni? Jadi kalau kita kata tadi, kita amanah kan, amanah satu tanggungjawab kita semua kan, dan kita perlu buat sesuatu. Kita perlu lakukan sesuatu bila kita tengok ada tempat-tempat, dan mungkin tempat kita alhamdulillah masjid kita selesa, macam rumah saya pun alhamdulillah masjid selesa, masjid sesuai, ada surau-surau yang banyak, surau Jumaat, ada masjid dan sebagainya. Tetapi ada tempat-tempat yang sangat memerlukan dan mungkin kita tak tahu. Jadi di sana ada satu pertubuhan yang dinamakan Pertubuhan Mihrab, yang melihat kita perlu ada satu tindakan yang konsisten untuk menjamin kelangsungan Islam pada masa depan. Jadi
mereka memilih masjid dan juga tahfiz. Sebab inilah dua legasi yang perlu untuk kita bantu, yang kita perlu sangat-sangat lagi-lagi pada zaman fitnah yang makin memuncak. Kita perlu lahirkan ramai para ulama, lahirkan ramai orang Islam yang datang ke masjid, yang tak ada alasan lagi dah. Tak ada alasan lagi dah untuk tak pergi masjid. Kan dulu dia orang bagi alasan, jarak-jarak saya tak nak pergi masjid. Kan ada COVID tak nak pergi masjid. Apa belum booster tak nak pergi masjid dan sebagainya. Okey. Sekarang ni kita jadikan supaya masjid itu adalah tempat yang semua orang boleh pergi. Selesa. Ada orang kata masjid panaslah, masjid kapek dia kasar lah, masjid apa bumbungnya berlubang lah dan sebagainya. Okey, kita tak nak. Pertubuhan Mihrab datang untuk siapkan masjid-masjid supaya masjid-masjid di seluruh Malaysia insya-Allah dapat kita kata dapat menampung jemaah yang begitu ramai. Dan antara banyak-banyak masjid, saya ringkaskan terus, pada hari ini saya nak cadangkan sangat-sangat supaya sahabat-sahabat yang menonton sekarang ni, yang dipilih oleh Allah untuk menonton ni, terus sumbangkan untuk satu masjid, namanya Masjid Nurul Islamiah, Sungai Choh, Rawang. Okay. Masjid Nurul Islamiah, Sungai Choh ni saya biasa lalu. Ada kat gambar kita sekarang ni dekat skrin TV masing-masing. Dekat tepi jalan je. Tepi jalan je. Siapa yang biasa lalu dekat kawasan Serendar, Sungai Choh tu, memang akan nampak masjid ni. Cuma dia, walaupun tepi jalan, dia ke dalam sikit lah. Dia punya pagar dia tepi jalan lah. Masjidnya belah dalam. Masjidnya uzur, masjidnya masjid yang lama. Dia menjadi tempat persinggahan sebab dia tepi jalan. Orang balik kerja selalu singgah untuk sembahyang maghrib kat situ. Kadang-kadang orang bertahu ketika hujan. Tetapi kalau kita perhatikan, ya Allah, uzur sangat masjid ni. Dia perlu untuk tambah baik pulih kan, dan dibesarkan lagi. Jadi dibuat baru, perlu dibuat baru sebab kos bulanan untuk repair masjid ni sangat tinggi. Saya tengok sini, saya perhati atas bawah kiri kanan, saya tengok, ya Allah, saya kata, ini tiap-tiap bulan ni berapa katnya dia orang kena repair kan? Betul lah, tiap-tiap minggu sembahyang Jumaat ada orang yang menyumbang dekat tabung masjid kan? Betul. Tapi tabung masjid tu guna untuk repair. Jadi masuk keluar balik. Macam tu je lah kan? Jadi apa kata? Kita lakukan sesuatu, kita kumpulkan satu jumlah yang besar, 12 juta ringgit kita perlukan untuk kita bina terus masjid yang baru. Jadi terus kali ini masjid tu jadi kondusif, masjid tu jadi cantik dan lagi ramai jemaah boleh hadir dan tak perlu lagi nak keluarkan duit tiap bulan untuk repair itu dan perbaiki ini. Ya, betul Ustaz. Mungkin boleh kongsikan juga tentang hikmah atau ganjaran yang boleh kita dapatkan daripada usaha membantu ni Ustaz? Okey. Kita bersedekah ni semua kita tahu yang sedekah memang kelebihan dia sangat banyak. Kan kita bagi pada Allah SWT, Allah bagi ganda yang lebih banyak lagi. Ganda lagi banyak. Malaikat doakan kita. Bahkan kalau kita sakit sekalipun, dalam hadis Nabi SAW suruh kita berubat dengan bersedekah. Sekarang ni musim COVID dan sebagainya, bersedekah. Dan kalau kita susah sekalipun, diajar untuk kita bersedekah. Allah akan gantikan dengan yang lebih banyak. Allah kayakan kita. Jadi memang perkara ni berkaitan dengan sedekah ni, kita senang ceritanya tutup mata sedekah je. Jangan banyak cerita, jangan banyak fikir. Kita kalau banyak fikir memang tiba-tiba datang pula kedekut tau. Oh, kau nak makan, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni kan, nak beli handphone baru, nak beli baju baru. Tak, tutup mata, sedekah terus. Dan Nabi SAW seorang yang sangat pemurah, lagi pemurah daripada angin yang bertiup. Angin bertiup tak ada tunggu-tunggu. Dia tiup aja, tak ada minta-minta. Dan bulan Ramadan, Nabi SAW lagi kuat bersedekah. Sekarang ni bulan Syakban, persiapan untuk Ramadan. So sekarang kita banyakkan bersedekah. Sekarang juga kita layari www.infakmihrab.com. Ada tertera nombor akaun dekat skrin TV masing-masing. Terus je infakmihrab.com. Dekat situ kita boleh tengok kutipan yang dah terkumpul. Betul. Dan berapa lagi yang diperlukan. Kan? Ada nombor akaun yang tertera. Buka je lah terus infakmihrab.com ni. InsyaAllah sekarang juga. Baik. Ustaz, terima kasih banyak-banyak akan sudi berkongsi bersama kami pada pagi ini. Semoga urusan dipermudahkan. Amin. Dan sekali ini dapat dilaksanakan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri, pendakwah bersama kita berbicara berkenaan dengan masjid dan tahfiz amanah kita. Baik, kita nak berteriak seketika. Selepas ini ada lagi perkongsian yang akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Okey, terus kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Pagi ini, 10 Mac, kita nak teruskan perkongsian. Ada satu lagi perkongsian ini berkaitan dengan dana pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah
Pantai Remis Perak. Jadi kita nak mengalukan kehadiran bersama kita tetamu jemputan secara panggilan video iaitu Al-Fadhil Ustaz Syed Putra Haizam Shahbuddin, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah Pantai Remis Perak. Kali ini berada di tanah air kita dah pulang ni. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah Ustaz sihat. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ustaz, mungkin boleh sekali lagi memberikan pengenalan berkaitan dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal bangunkan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Pantai Remis Perak ini. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada pengacara kita, kekanda saya Hanif. Alhamdulillah untuk tuan-tuan penonton yang belum lagi mengenali kami. Alhamdulillah tadi kita dah dengar pun daripada Ustaz Syed Qadir berkenaan kelebihan dalam berinfak. Alhamdulillah khusus pada pagi ini saya wakil kepada masjid yang akan dibina oleh sebuah madrasah yang merupakan sebuah madrasah yang telah lama pun bangun sejak daripada 2013 lagi oleh satu orang yang sangat saya hormati, Ustaz Haji Abdul Rahman Zakaria dan Puan Haljah Salmiah. Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang sekarang ni sedah pun beroperasi di bawah pengelolaan sahabat saya, guru saya yang begitu saya hormati juga, Ustaz Maulana Jalaluddin Al-Hafiz. Sekarang ni madrasah ni ada dekat Kampung Tebuk Yan, Pantai Remis. Pihak madrasah sekarang ni sedang berusaha dan masjid sedang dibina, Masjid Al-Ulum wal Qiraat. Masjid yang sangat kita usahakan untuk bina dengan prasarana yang terbaik. Masjid yang lengkap, kalau tuan-tuan tengok dengan skrin, yang mana masjid ni sedang dibina di atas tanah berkeluasan 4.2 ekar dengan penduduk yang berkepadatan lebih kurang 17,000 orang. Dan masjid ni kita jangka siap pada hujung tahun ni. Bermulalah pembinaan dia, dapat kelulusan dah daripada Majlis Agama daripada tahun 2020 lagi. Awal Januari 2020 kita dah mula dah. Dan sekarang dalam proses pembinaan lagi. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada rakyat Malaysia yang telah menyumbang. Walau bagaimanapun, sekarang ni kita masih berusaha untuk mengajak semua rakyat Malaysia untuk terus menyumbang kerana masih ada baki dalam pembinaan masjid ni. Ustaz mungkin boleh kongsikan kat skrin sekarang ni. Ya, betul. Masjid ni sekarang ni dibina. Ya, insya-Allah masjid ni sekarang ni dah dibina 13 juta kita dapat collect dah. Dapat kumpul 13 juta. Dan masih ada baki lebih kurang 12 juta lagi. Hakikatnya tuan-tuan dan sekalian, ni masjid ni walaupun dibina di Kampung Tebuk Yan, Pantai Remis, ini masjid kita semua. Ini masjid kita semua. Kerana bersama dengan masjid ni sekarang ni kita sedang mempersiapkan seluruh prasarana yang hebat yang mampu untuk menyempurnakan segala-gala tuntutan apa yang diperlukan daripada bilik jenazahnya, daripada pusat kuliahnya, daripada madrasahnya sendiri. Sekarang ni madrasah dah berlangsung, dah berjalan dah. Pengajian dah mula dah. Pelajar ada lebih kurang 300 orang dah sekarang ni. Kita nak buat sekarang ni, nak bina masjid ni supaya sempurna keadaan dia daripada zahir, supaya muncul nur daripada hati, supaya kita dapat selesa. Dalam dunia, pengajian dunia pun kita nak selesa. Apa lagi untuk pengajian akhirat. Jadi saya nak ajak seluruh rakyat Malaysia sekarang ni. Kita ada baki lebih kurang 12 juta lagi yang tengok skrin, yang tengok TV sekarang ni, untuk sama-sama kita ambil handphone kita, untuk kita sama-sama untuk infakkan, untuk kita sedekahkan sebahagian daripada harta kita untuk membina umat ni di Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Kampung Tebuk Yan di Pantai Remis Perak. Ya, Ustaz mungkin boleh memberikan sedikit tambahan kepada ganjaran sekiranya kita berinfak khususnya untuk pembinaan masjid ni, Ustaz. Alhamdulillah, zakat ialah duit orang yang adalah harta kita. Zakat ni duit orang, jadi wajib kita keluarkan. Tetapi sedekah ialah duit kita sendiri, harta kita sendiri, yang mana kita keluarkan, kita infakkan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Allah selalu sebut ibadat dan selalu kesinambungannya ialah infak. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan lambung tempat tidur mereka. Mereka bangun tahajud, doa, menangis, harap, takut dengan Allah. Dalam masa yang sama, mereka menginfakkan apa yang kami bagi pada mereka. Wa mimma razaqna. Daripada apa yang kami bagi. Yunfiqun. Mereka keluar dan mereka infakkan.
Dan yang kita bina ni ialah masjid. Kita sedang bina umat ni. Kita sedang bina hati dan akhlak umat ni. Dan ini sebenarnya Allah Ta'ala bentangkan benda di depan kita. Tuan-tuan yang tengok TV3 pagi ni, MHI pagi ni. Ini bukan saya saja. Bahkan Allah bentangkan depan kita. Untuk kita bersama terlibat dalam pembinaan. Terlibat dalam kebaikan. Semoga kalau hari ni, esok kita mati, ada sesuatu yang kita dah buat untuk agama ni. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, hari itu masuk daripada kabilah dagangan di kota Madinah. Berdebu satu kota Madinah. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah kata, ni berdebu Madinah ni kenapa ni? Maka mereka kata, wahai Ummul Mukminin, harta dagangan Abdul Rahman masuk. Maka Sayyidatuna Aisyah kata, macam ni banyak sampai berdebu macam ni. Kata Sayyidatuna Aisyah, dalam hati dia, monolog dia, dia cakap diri sendiri. Dia kata, kalau aku lebih suka seandainya harta-harta ni diinfakkan di jalan Allah. Dan perkataan Ummul Mukminin ini telah sampai kepada Abdul Rahman bin Auf. Ahli akhirat. Orang yang suka, orang yang rindukan akhirat. Apa kata Abdul Rahman? Bila didengar perkataan ni, dia telah infakkan seluruh harta tu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka adalah ahli akhirat. Sekarang ni kita pun nak belajar ahli akhirat. Jadi ahli akhirat sekarang dibentangkan di depan tuan-tuan. Masjid yang sedang dibina dengan kos 25 juta. Baki lebih kurang 12 juta lagi. Jom sama-sama kita terlibat sebelum peluang ni Allah tutup, insya-Allah. Semoga sama-sama kita terlibat, insya-Allah. Insya-Allah. Dan ini seperti lampirannya Ustaz, boleh dikongsikan juga. Dan nanti pun kabarnya kalau ingin melihat sendiri boleh terus hadir ke lokasinya. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Semoga segala yang dipermudahkan urusannya. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Ustaz Syed Putra Haizam Shahabuddin, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Taibah di Pantai Remis, Perak, berbicara berkenaan dengan kebaikan berinfak. Okey, kita nak teruskan perkongsian dan kali ini giliran saya pula memberikan kepada Sofia. Silakan. Terima kasih rakan setugasku Hanif Miswan. Baik, kita berikan gambaran ataupun angka terkini bagi COVID-19. Dilihat di sini 30,246 kes baru, sedikit penurunan daripada angka semalam Hanif, iaitu 31,490 semalam. Jadi ada sedikit penurunan. Dan tentunya kita masih melihat angka yang agak tinggi, tetapi orang kata tahap kategori 1 dan 2 yang mendominasikan angka ini. Dan secara kumulatifnya memang unjuran angka ini akan diberikan sehari selepas, sekali lagi, selepas diberikan penilaian secara rasminya setiap hari. Jadi memang ini antara projectionnya memang kita dah jangkakan sebegini untuk beberapa minggu lagi, tapi dia sudah mula mencatatkan kestabilan, itu yang kita mahukan. Betul. Kestabilan juga dia dilihat daripada sudut kerajaan juga telah mengumumkan yang April ini akan kita memasuki ke era endemik. Jadi kami harap agar angka ini tidak lagi memberikan orang kata fear factor atau ketakutan, tetapi memberikan kita sedikit peringatan untuk menjaga segala apa kelakuan kita termasuk SOP seperti mana kita biasa sejak 2 tahun lalu. Ya, betul. Dah jadi norma kita lah sekarang, dah bukan norma baru dah. Tak baru dah. Okey. Seterusnya kita nak kongsikan di media sosial juga. Ini berkaitan dengan keadaan semasa yang perlu kita terus cakna, perlu kita ambil tahu. Keadaan cuaca, hujan, memang kalau pada di Lembah Kelang ini, setiap petang je kita akan melihat keadaan di langit lah. Betul. Kan? Jadi ini di taburan di negeri Semenanjung Malaysia. Dan kita melihat kepada negeri Terengganu, kabarnya juga pada hari ini cuaca yang baik. Selain pada negeri-negeri lain, masih lagi akan turun hujan kabarnya. Betul. Di pagi ini bukan semua kawasan ada hujan atau ribut petir hanya di Semenanjung, tetapi pada belah petang dikatakan ribut petir di kebanyakan kawasan Putrajaya, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor, dan orang kata semualah setiap negeri di Semenanjung termasuk di Sabah dan Sarawak juga. Jadi bersiap siaga, bersiap sedia petang ini akan ada hujan ribut yang melanda di negara kita. Dan ini satu lagi perkara, perkongsian yang berlaku pada jam 4.30 pagi tadi, 8 kenderaan rosak teruk dihempap bongkah batu. Kalau kita saksikan gambarnya memang agak menyedihkan juga apabila kejadian yang berlaku ketika kita sedang tidur kan. 8 kenderaan rosak teruk timpa bongkah batu yang jatuh dari bukit berhampiran di Pangsapuri Taman Bukit Permai, Pandan Indah pada jam 4.30 pagi tadi, disahkan oleh Ketua Polis Daerah Ampan Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak. Okey, dan dilaporkan ianya mungkin disebabkan kejadian bencana alam susulan hujan lebat dan angin kencang. Betul. Banyak gambaran dan visual yang agak menggerunkan. Kami berharap agar kita lebih cakna dengan tempat yang kita tempat letak kereta dan sebagainya. Supaya tidak berlaku kejadian ini kepada kita semua. Wow, okey. Dan mungkin sekarang pun ramai dah mula ambil
insurans kenderaan kan, insurans bencana alam, banjir. Jadi sekarang adalah waktu yang terbaik jugalah untuk bersama-sama kita ambil tahu berkenaan perkara ini. Okey. Dan esok kita akan bawakan topik yang agak menarik berkenaan dengan kisah calon SPM di sebalik tirai besi. Jom kita saksikan promo ini. Saya kena tangkap masa tu dekat rumah. Kalau reaksi keluarga ni, mula-mula dia orang terkejut je lah sebab selama saya main benda ni, parents saya tak pernah tahu. Istimewa DMHI, buku dan tirai besi. Jumaat, 11 Mac, 9.30 pagi di TV3. Buku dan tirai besi, kisah perjuangan seorang pelajar ini yang tidak ingin, orang kata, give up lah. Tidak ingin berputus asa untuk masa depan yang lebih cerah. Rinciannya esok bersama kami. Jangan ketinggalan, okey, untuk perkongsian di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak kerana terus bersama kami. Ingat, kita perlu ambil tahulah berkaitan dengan apa yang berlaku di Malaysia dan negara kita, tempat kita dan di dunia juga. Ada impaknya yang perlu kita ketahui, kan? Betul. Pada masa yang sama, kita jaga diri kita untuk kita menjaga semua yang kita kasihi. Inilah kehidupan dalam berkomuniti. Jadi, tolonglah jaga SOP sebab kita inginkan anda semua untuk kekal selamat dan kekal sihat. Kita nak beralih ke fasa endemik dan kita nak tamatkan siaran pada hari ini. Okey, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye.